Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit perkongsian daripada Cikgu Husma dari SMK Tengku Lela Segara, Marang, Terengganu. Boleh? Okey, kaji situasi berikut. Okey, iaitu rajah menunjukkan dua jenis kenderaan. Ini situasi dia berbeza dengan alat radar di dalam makmal. Okey. Rajah menunjukkan dua jenis kenderaan. Didapati kenderaan yang sedang bergerak sukar diberhentikan berbanding dengan kenderaan M. M tu lori, M tu kereta, N tu lori. Okey. So ini berkaitan dengan apa? Siapa boleh anggap? Inersia. Yes, inersia. Okay, lori jisim dia besar, kereta jisim dia kecil, maka lori sukar diberhentikan, kereta lebih senang diberhentikan. Okey, daripada situasi kita kena cari PM. Apakah benda yang dia guna? Benda yang berbeza di sini adalah jenis kenderaan. So tulis lalu, ini adalah PM. Jenis kenderaan adalah PM. Next, kita tengok apa benda yang kita ukur, iaitu kesukaran untuk diberhentikan. Jadi ini adalah PB. PM jenis kenderaan, PB adalah kesukaran diberhentikan. Macam yang di inersia kan, inersia tak ada dalam situasi, jadi kita tak boleh kata itu adalah PB. Kita kena cover apa yang dinyatakan dalam situasi. Katakanlah dia sebut inersia dalam situasi ni, jadi kita terima kan. Kalau dia tak sebut inersia, jangan tulis sebagai PB. Jenis kenderaan yang pertama, kereta ataupun kenderaan M. Jenis yang kedua adalah kenderaan ataupun lori. Mana-mana kita terima, M ataupun kereta, manakala N ataupun lori. Ini daripada situasi. Okay. Kemudian dia bagi plastisin berjisim 10 gram dan 50 gram. Jadi sekarang ni, bila ada bahan di depan ni, benda yang sama, kumpulan yang sama, jisim-jisim belakang ni, maka itu adalah PM. Benda yang kita ubah-ubahkan di situ adalah PM. Okey, kemudian ada jam randek. Jam randek ni adalah kita nak ukur masa kan. Jadi masa kita kata sebagai PB. Ini adalah PB. Okey. Apik G, meja makmal, bilah gergaji dan radas lain. Sebenarnya untuk radas lain ni hanyalah untuk melengkapkan rajah kita. Kalau format KBSM, untuk radas lain dapat 1 markah. Untuk KSSM dia tidak memberi apa-apa markah. Jadi kalau kita tak boleh nak tahu pun benda apa ni, kita abaikan je lah. Tak dapat markah pun. Cuma daripada gambar kita tahu. PM adalah jisim, PB adalah masa yang diambil untuk 10 ayunan ataupun masa yang diambil untuk berhenti berayun ataupun apa-apalah yang kita nak buat tu. Tak ada masalah asalkan ada masa. Okay, jisim dia kalau kita nak letak 10 gram pun tak apa, kita nak kata kecil pun tak apa. Kalau 50 gram kita kata besar ataupun kita tulis 50 gram. Ini adalah PM, PB daripada bahan dan radas. So nampak tak benda yang kita kena buat sebelum kita jawab soalan? Yang pertama kita cari PMPB dalam situasi. Yang kedua kita cari PMPB daripada bahan dan radas. Dia sepatutnya tak perlu laluki dengan 3 dimensi yang ada meja ni. Memadai ada meja buat petok, kemudian apik G ni buatlah lekuk macam G. Tak ada masalah. Gambar ni kita ada bilah gergaji. Kita perlu pembaris supaya kita boleh tahu berapakah panjang pembaris yang kita nak kapik ni. Kita tak boleh letak sembarangan sebab nanti panjang pembaris mempengaruhi ayunan. Lagi pendek, lagi cepat berayun berbanding dengan panjang. Kalau kita letak bilah gergaji yang panjang ataupun kita apikkan ujung dengan ujung, jadi bilah gergaji tu jadi panjang menyebabkan masa ayunan dia lebih lama. Okey? Jadi sekarang kita kapik. Macam mana kita nak buat ni? Yang pertama, kita sediakan radas. Ini radas ni, dapatlah. Kalau kita lukis gambar ni, okey, ini dah dapat P1. Sediakan radas seperti di atas. So dapat P1. Okey. Kemudian ini
kita buat anak panah macam ni. Anak panah macam ni maksudnya kita ayunkan ataupun kita sesarkan. Ini adalah untuk memberi gambaran kita sesarkan. Itu panggil apa sesarkan ni maksudnya kita tolak sikit. Kita tolak sikit supaya dia dalam keadaan condong. Tolak macam ni. Ni kita panggil kita sesarkan. Lepas kita sesarkan dia tu, kita lepaskan dia. Bila kita lepaskan, dia akan berayun kembali kepada asal, kemudian berayun lagi kepada tempat yang kita tarik tu, berayun lagi sampailah dia berhenti. So bila dia berhenti, itulah kita ambil masa. Seperti yang cikgu kata tadi, masa ni bergantung kepada eksperimen kita. Sama ada kita nak ambil 10 ayunan. Jadi kita ambil 10 ayunan, sekejap je bilang 1, 2. Dia berayun gitu sampai 10, kita tekan jam randik. Berapa masa yang diambil untuk 10 ayunan ataupun masa yang diambil untuk dia berhenti berayun. So, lepas kita faham gambar ni, barulah kita rancangkan macam mana kita nak buat kaedah. Sebabnya pelajar dia takut dekat kaedah. Hak lain tak ada masalah. Dekat kaedah memang blur lalu. Tinggal lalu 4 markah. Sebenarnya jangan tinggal. Dah Luki dapat 1 markah. Sesar ni P2 P2. Sediakan radar seperti di atas berlabel. Semuanya berlabel dapat P1. P2 ni kita buat ni anak panah ni. Kalau awak labelkan anak panah ni, ayunkan, tulis ayunkan ataupun sesarkan. Kita dapat hujung bilah gergaji disesarkan dan dilepaskan supaya berayun. Dalam gambar ni kita dapat P2. Di sini cikgu dah buat dalam gambar. Yang ni given dan ni daripada gambar cikgu dah bagi. Cikgu akan tulis given. Okey. Kemudian hujung bilah gergaji disesarkan. Kalau ada dalam gambar kita akan tulis P2. Okey, P2. Okay, P2. Ni cikgu akan tulis given. Given sebab dalam gambar dah ada. Okay, next kita pergi kepada P3. Catatkan masa yang diambil untuk 10 ayunan. Okay, ni tak ada dalam gambar. So cikgu akan bagi P3 di sini. P3. Kemudian dapat P4. Okay, P4 macam mana pula? Ulang langkah di atas menggunakan processing berdesain 5 program. Kalau kita lukis 2 rajah, satu lagi rajah ni yang sama, kita letak yang ni processing berdesain 10 gram, satu lagi processing berdesain 5 program. Jadi kita dapat lagi untuk dalam gambar ni dapat P4. Oleh kerana kita lukis saja, jadi dalam ayat dia masih lagi dapat P4. So maka kita berapa? 1, ini 2, 3, 4. Masih lagi 4 markah. Seperti biasalah, inilah prosedur ataupun jawapan yang kita perlu ada. Seorang tolong bagi masalah kita. Adakah jenis kenderaan mempengaruhi kesukaran untuk diberhentikan? Tanda soal. Kena ada tanda soal. Apa isi? Jenis kenderaan M masa yang diambil untuk kenderaan diberhentikan berkurang. Masa yang diambil berkurang. N lori, M kereta. M berkurang, betul. Masa yang untuk diberhentikan berkurang, maksudnya suka diberhentikan lah. Okey, lagi tujuan. Okey, tujuan mengkaji hubungan di antara tujuan kita boleh guna jisim lah. Hubungan di antara jisim dan masa untuk 10 ayunan, masa untuk berhenti berayun, ataupun satu lagi kita boleh kata inersia. Mengkaji hubungan di antara jisim dan inersia. Cikgu andaikan pelajar dah faham, cuma di sini cikgu reminder je untuk soalan nombor 11, inilah yang perlu kita jawab. Okay, so pastikan kena tahu benda ni. Cikgu harapkan perkongsian kita ni boleh terus berpanjangan. Ilmu cikgu ni biarlah digunakan sepanjang peperiksaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.